Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton yang berada di mana sahaja yang boleh menonton secara live Facebook SME Corp Malaysia Negeri Kedah dan Perlis, dan turut boleh ditonton menerusi Facebook SME Corp Malaysia. Terima kasih kerana sama-sama dengan kita pada hari ini pada jam 4 petang untuk kita berkongsi sedikit maklumat yang mungkin boleh dimanfaatkan bukan sahaja usahawan PKS di negeri Kedah dan Perlis, tetapi juga di seluruh Malaysia. Jadi untuk Pocket Talk siri kedua pada petang ini, kita bawakan khas Puan Hasjun Hashim, Ketua Pejabat Bank Negara Malaysia Pulau Pinang, yang turut bertanggungjawab untuk menjaga wilayah utara, bagi kita membincangkan berkenaan dengan kepentingan pembiayaan kewangan kepada PKS. Assalamualaikum Puan Hasjun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan Hasjun? Alhamdulillah. Ya, kita masih alhamdulillah, abang kata diberi lagi kesihatan dengan keadaan pandemik ni, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita berada mungkin jauh beribu batu Puan Hasjun kan, tetapi insya-Allah kita boleh sampaikan manfaat kepada semualah, kepada semua PKS kita. Jadi yang menonton dekat Facebook live ini bukan sekadar PKS saja, individu yang nak mendapatkan maklumat berkenaan kepentingan pembiayaan kewangan ni boleh tunggu dengan kita sehingga akhir rancangan, sebab pasti ada information yang ternanti-nantilah kiranya. Tambah lagi ada isu-isu hangat sekarang ni yang diperkatakan kan. Jadi kita sama-sama dengan Puan Hasjun untuk kita mulakan pembentangan kita pada hari ini. InsyaAllah nanti sehingga akhir pembentangan kita akan cuba pick a few questions yang mungkin Puan Hasjun boleh jawab lah ya bagi pihak Bank Negara. InsyaAllah boleh. Silakan Puan Hasjun. Okey, terima kasih Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SME Corp kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Tahun lepas kita dah ada satu sesi yang kata dengan PKS nak kongsi maklumat ya. Tahun ni kita dijemput lagi dan kita pun dah sekarang ni dah MCO 3.0. Dah setahun rupanya dekat-dekat setahun kita menghadapi cabaran COVID ni. Tapi ialah macam kita kata tadi, nak kata makin susah mungkin ya, tetapi hari ni mungkin Bank Negara kita ambil peluang lah ya untuk berkongsi mungkin maklumat terkini ya, terutamanya kita bercerita pasal moratorium yang baru di announce oleh Perdana Menteri hari Ahad, hari Isnin hari tu. So tak apa, kita akan cuba jelaskan mana yang boleh ambil peluang, tetapi lebih macam hari ni saya juga nak kongsilah orang kata macam mana daripada segi pembiayaan. Macam tajuk hari ni, kepentingan pembiayaan kewangan kepada PKS. Ya, sebenarnya macam yang mungkin yang mendengar ni pun adalah peniaga-peniaga ya. Sebenarnya PKS peniaga merupakan orang kata satu elemen yang penting dalam kita punya sistem ekonomi. Jadi kalau mereka ini terganggu, gugat, tak dapat pembiayaan, jadi dia ada efek kepada seluruh ekonomi secara keseluruhannya lah. Jadi sebab kalau nak tengok PKS dia contribute hampir 40% kepada kita punya GDP. Jadi kalau dalam konteks Bank Negara, kami memandang berat ya apa juga daripada aspek keuangan yang berkaitan dengan PKS. Sebab tu banyak dana-dana Bank Negara jugalah yang kata kita ada. In fact hari ni pun sebenarnya kalau maklumat ni hari kita akan announce lagi sebenarnya fund tambahan. Tapi kejap lagi petang akan ada announce, itu lanjutan daripada Perdana Menteri punya pengumuman hari tu. Hari ni kita perincikan lagi apa dana-dana yang ada. Banyak juga ya. Untuk PKS pada kita sebenarnya mungkin boleh membantulah. Sebab dulu mungkin ada kata kalau nak start bisnes dalam keadaan ni tak boleh buka kedai, macam mana? So tapi mungkin daripada segi loan tadi tu yang tak berbayar, boleh tak dana tadi kita ambil, boleh tak kita cover balik loan-loan yang ada? Mungkin itu ada elemen-elemen yang mungkin boleh membantu PKS tadi. Ya. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin ramai juga yang tak berapa nak kenal
bank negara lah ya. Semua orang ingat kalau bank negara ni kata cop duit aja. Sebenarnya bank negara terutamanya kami yang di utara, saya mewakili, saya secara umumnya menjagalah kawasan utara, wilayah utara daripada Perak sampai ke Perlis. Jadi mungkin bila kita kenal sedikit peranan bank negara, kalau kita kata ada masalah mungkin kita boleh pergi kat bank negara lah minta bantuan. So secara umum kami ada 5 peranan utama. Bila kami ada 5 ya pejabat bank negara, kami ada di Pulau Pinang yang jaga bahagian utara, wilayah utara. Kami ada di selatan beribu pejabat di JB, Johor Bahru, di pantai timur di Kuala Terengganu dan Sabah Sarawak. Jadi ini mandat utama kami ya. Nampak kat situ pengurusan tunai. Betul. Kalau tengok duit-duit yang tuan-tuan dapat kalau di bahagian utara, duit tu datang daripada bank negara Pulau Pinang lah. Mana kata kita uruskan pengeluaran duit masuk. Ingat nak tukar duit raya, nak dapat duit baru tu kan. Tu pergi kat bank dapat daripada bank negara. Kita juga proses duit. Mana duit proses duit tu apa ya Cik Jun? Kita tak print duit kat bank negara, kat pejabat bank negara, tetapi duit-duit yang tuan-tuan dah dapat dah rusuh tu kita ambil, kita pastikan kualiti duit kita tu bagus. Jadi duit buruk kita asingkan, kita musnahkan, kita bagi duit baru, masukkan balik dalam sistem ya. Dan duit tukar, duit rosak. Dulu kalau rosak duit, kalau katakan ni kena pergi dekat bank negara pun tak buka. Sekarang boleh pergi dekat bank-bank, tapi sekarang dengan pandemik mungkin kena buat appointment untuk tukar duit, boleh je tukar duit ya. Okey, itu pengurusan tunai. Pengurusan ekonomi, sebab kita memantau apa juga aktiviti-aktiviti ekonomi di utara ni, kita ataupun di mana-mana yang ni, untuk apa juga maklumat yang kita dapat, kita salurkan balik kepada ibu pejabat. Sama ada contoh macam kita rasa PKS di utara memerlukan dana-dana ni. Kenapa mereka perlukan dana? Jadi kita buat penganalisan, kita bawa balik maklumat tu, kita hantar kepada ibu pejabat. Sebab tu kita punya orang kata interaksi dengan PKS dekat wilayah di regional ni penting, sebab itulah kita nak dapatkan maklumat. Sama ada contoh kita bagi fund tadi, fund ni sampai tak? Dana-dana tadi sampai tak kepada kumpulan SASA tadi? Sebab kita ada terima komplain tak dapat. Jadi kita dapat maklumat tu, kita tengok balik macam mana, kenapa tak sampai, apa dia punya isu. Jadi kita try orang kata mengendalikan masalah tadi ya. Dan kami juga memberi penasihatan keuangan, nasihat keuangan. Macam mana nasihat, sebab kadang-kadang banyak juga masalah, be it individu ataupun PKS. Individu ni macam-macam cakap pasal bank. Sekarang ni apa, akaun kena tutup lah ya. Lepas tu dengan macam mana ada hutang tak boleh nak bayar. Macam mana. Jadi kita bagi nasihat, kalau katakan pergi dekat bank tak dapat, pergi dekat mesti agensi-agensi. Sekejap lagi saya akan cerita pasal ekosistem PKS. So daripada tu saya percaya PKS juga, kita semua ni mesti ada pinjaman dengan bank kan. Kita ada akaun simpanan dengan bank. Itu semua produk-produk bank. Jadi bank-bank ni, bank negara bagi lesen ya. Jadi bila kami bagi lesen, kami kawal sedia. Jadi kalau katakan kita sebagai pengguna ada masalah, jadi boleh pergi dekat bank tak dapat diselesaikan. Jadi sebab tu kita ada laman informasi nasihat khidmat. Walaupun sekarang secara fizikal kami tidak tutup, tetapi satu hari kami masih lagi menerima dekat 1000 interaksi dengan orang ramai ya. Banyaklah sekarang isu-isu berkaitan dengan moratorium ya, berkaitan dengan kadang-kadang saya pernah bertugas di Telilink ya. Telilink ni merupakan contact center bank negara ya. Kadang-kadang kami ni jadi mahkamah, jadi kaunselor, jadi mahkamah syariah. Orang tanya saya ni macam mana masalah keuangan, masalah yang real. Kita tengok ya sekarang ramai orang bunuh diri sebab, jadi kadang-kadang kami terpaksa mendengar. Jadi, tapi tak apa pada kita, sebab kalau katakan kita boleh membantu daripada segi bagi khidmat nasihat, kadang-kadang orang tak tahu nak pergi mana. Yang dia ingat kalau dia kira tak ada duit tu tak ada duit lah, tak dapatkan bantuan. Sebab tu saya nak memang orang kata menggalakkan, cuba dapat bantuan. Sebenarnya mesti ada penyelesaian. Kalau sekarang ni tak cukup makanan, kita letak bendera putih contoh kan. Ni kalau ada hutang tak boleh bayar, jangan senyap, cuba bercakap. Nak makan pun tak ada duit, tolong cuba bercakap. Sebenarnya ramai nak membantu ya. Jadi bank negara juga kami memainkan peranan tu ya. Dan kami juga macam inilah, ini sesi pendidikan dan orang kata memberi maklumat-maklumat kami adakan juga. Dan penting juga kami juga memantau kes-kes jenayah keuangan. Jenayah keuangan macam mana, yang Macau scam ramai juga terjebak, skim cepat kaya. PKS saya mungkin nak ambil peluang kat sini, jangan kalau ada yang kata marilah masuk pinjaman, marilah masuk skim-skim ni, cuba tanya dulu. Ya, itu topik lain yang mungkin Ain boleh jemput saya untuk kita bincang. Sebab kita kadang sekarang ni keadaan mungkin mendesak untuk dapat duit. Kita kata kita melabur, tetapi bila melabur sebenarnya duit tu lebih hilang
lebih orang kata nak cepat kaya jadi cepat miskin pula, ya. Okey, dan kalau kita tengok akses kepada pembiayaan kepada PKS itu merupakan satu strategi agenda strategik Bank Negara. Kita kena pastikan memang masuk dalam kita punya strategik agenda. Jadi kami di pejabat wilayah ni sebenarnya memastikan kita membuat banyak engagement, interaksi dengan kumpulan-kumpulan, persatuan, association, chambers. Kita tanya apa masalah, kan? Jadi kadang-kadang masalah tu ialah kita pun tengok kadang-kadang besar ke isu ni, tapi bila kita tanya, oh sebenarnya tak ada. Tapi itulah kita akan buat validasi balik, validation, sebenarnya betul ke ada masalah. Itu penting untuk kami, kata nak tengok kadang-kadang cerita-cerita yang diwar-warkan lah. Ya, jadi kalau macam ni dalam kes ni, kalau katakan memang PKS ya ada masalah, tak boleh go through, memang tidak ada menyertai mana-mana persatuan ke chambers ke apa, Bank Negara ada je nombor telefon. Kami sedia memberi orang kata nasihat ya, dan ada lagi agensi-agensi lain yang sebenarnya boleh membantu ya. Okey, dan agenda yang mungkin saya akan cerita sikit sekarang mengenai migration kepada e-payment. Ini penting sebab kita guna teknologi, kita dah tak jumpa face to face sekarang, bisnes semua guna e-commerce. So kita nak juga menggalakkan PKS tadi upgrade diri guna e-pembayaran sebab banyak manfaat dia. Nanti saya cerita sekejap lagi. Okey, next slide L. Okey, kalau kita tengok ini ekosistem yang saya cerita tadi untuk PKS ya. Daripada infrastruktur keuangan, mana nak dapat maklumat, jaminan, kredit CGC, tadi kita ada session sebelum ya. Kredit Biro Malaysia, kita ada ISME. ISME ni apa? Macam tadi kalau CGC cerita dia macam Trivago lah. Kalau kita nak berjalan kan, dia ada bajet kita banyak mana, kita nak dapat pinjaman banyak mana. Jadi itu merupakan kita platform rujukan ya. Dan kita tengok juga daripada skim jaminan pembiayaan. Bank Negara banyak dana-dana ya. Sekarang saya cerita sikit, ada 8 dana yang setakat ni kita tengah masih aktif. Ada berbaki dan kita tambah lagi untuk dapat disalurkan kepada PKS supaya dapat orang kata bergerak ya. Dan kalau katakan PKS ada terlibat dengan bencana alam, contoh baru ni banjir tahun lepas. Di mana? Di Johor, di Perak ya, kita ada khas dana-dana yang boleh membantu PKS yang terkesan ya. Okey, dan kalau kita tengok, kalau katakanlah kita dah cantik, dah dapat pinjaman, dah dapat jaminan, tapi kita ada masalah macam sekarang dalam keadaan COVID ni. Macam ni, kita sebenarnya ada agensi counselling, AKPK. Dulu AKPK dia hanya mengendalikan kes-kes individu retail. Tetapi tahun lepas kita dah kata dia dah boleh buat, PKS dah boleh pergi satu tempat. Sebab kita nampak sebagai individu Hazjun, kami ada pinjaman di individu, kereta, pinjaman perumahan. Lepas tu pinjaman bisnes pula nak pergi tempat lain. So kita nak easekan, orang kata nak bantu daripada segi memudahkan dia punya proses untuk dapatkan bantuan. Kita letak sama ada bisnes ataupun individu punya pinjaman yang sukar nak dibayar, boleh pergi dekat AKPK. Ya, so itu penting. Kita nak tahu sebab nak bagi tahu tu kat mana kita nak dapatkan bantuan, itu penting. Resolusi dan pengurusan keuangan. Jadi program-program jangkauan kesedaran, iaitu kita berkolaborasi dengan SME Corp ya. Mana-mana yang kata badan-badan yang boleh menaikkan lagi capability building tadi daripada dia kata. Tadi pembiayaan satu part, tetapi PKS juga perlu kata bersedia daripada segi macam mana nak buat bisnes, macam mana nak buat marketing. Itu kami berkolaborasi sebab selalunya kalau ada program, dia merupakan satu modul yang berpanjangan lah daripada macam mana nak bina, macam mana nak start bisnes, lepas tu ada bisnes pula nak marketkan produk macam mana. So jadi itu semua yang akan dalam kita kata panggil program jangkauan dan kesedaran ya. Ini secara umum kita punya ekosistem pembiayaan orang kata untuk PKS. Kena tahu maklumat ni sebab supaya PKS tak rasa saya keseorangan nak pergi dan memang persatuan macam tak pernah terlibat pula, tak pernah aktif. So boleh je pergi individu, nak pergi dekat mana, nak dapatkan maklumat pinjaman, nak dapatkan maklumat dana kan. Kami boleh jadi orang kata kita ini ikut ekosistem yang kita ada ya. Okey, next slide. Okey, kalau kita tengok ini untuk jadi kita saja macam mana orang nak start bisnes, perniagaan. Penting kita kena tahu kita di mana ya. Ini Bank Negara kita orang kata buat sedikit carta supaya sebenarnya saya dalam fasa dah 3 tahun. So sekarang saya dah nak mengembangkan bisnes lepas ni mungkin, tapi sekarang ni kata-kata kita masih bergelumang dengan COVID ni, tetapi besok katakanlah kita nak berkembang, kita kat mana kita boleh pergi sebenarnya kan. Kalau kosong untuk 6 bulan baru nak start, boleh ke nak pergi bank? Itu soalan bertanya.
Bank minta macam-macam, minta dokumen itulah, minta orang kata history kita lah, credit history kita lah, macam-macam dia mintakan. Boleh kita bagi kalau kita tak ada track record, ya. Track record tadi macam kalau pergi kat bank memang tak dapat. Sebab bank kata kau tak pernah lagi ada bisnes, macam mana nak bagi? Kenapa bank tak boleh bagi? Soalan selalu tanya. Bank tu kenapa tak boleh bagi Cik Jun? Kenapa? Sebab bank, nak tahu tak kenapa? Duit-duit yang bank bagi kita pinjam tu sebenarnya duit kita juga. Duit AIN, duit PKS yang simpan dalam bank. Jadi bank kena pastikan yang dia bagi pinjaman tu kepada satu yang memang boleh bayar lah. Ya. Jadi mungkin untuk yang 6 bulan ni tadi tu, dia awal-awal mungkin tak ada track record bank, kata saya nak bagi. Macam kita lah AIN. Saya nak bagi pinjam ke AIN. Soalan pertama AIN tanya bila nak bayar. Betul. So AIN tak kenal saya. Bank pun tak kenal pun kita sebenarnya kan. So bila bank tak kenal kita, dia nak kena build the track record. Sebab tu bila kita kata kalau permulaan mungkin ada guna duit saving sendiri. Kita start kecil. Kan? Penting sebab kadang-kadang ni dia nak start besar. Saya ada banyak juga kes-kes. Tiba-tiba baru tak pernah bisnes, nak pinjam 2 juta. Nak buat bisnes konon kata ayam contoh. Yalah, bila kita tanya ada tak buat pengalaman? Yelah, jaga masalahnya menjaga ayam pun tak pernah, setakat kata pergi training. Mesti bank mungkin sukar untuk bagi tau. So I think itu come to the reality. Jadi kita kena tahu sebenarnya kita ni adakah fasa permulaan, adakah kita fasa 6 bulan dan 3 tahun dah dalam fasa permulaan syarikat, ataupun kita berkembang. Sebab kita tengok kalau katakan selalu kalau kosong untuk 6 bulan, geran, banyak geran-geran daripada Tekun, ada AIMS kan, pinjaman ada. Daripada MTDC, kalau kita daripada high-tech punya biotech, dia ada spesifik grant. Jadi kita dah tahu kita nak buat bisnes ni, dekat mana kita ada. Okey, ini cartanya. Kalau kita boleh, mungkin 6 bulan boleh pergi dekat AIMS, Tekun, PUNB, MARA. Mungkin kita ada sekarang P2P, lagi kreatif. Kita boleh, kita poolingkan dada, crowdfunding kita kata. Itu pun ada. Grant. Semua mana kata kita kena tahu kat mana kita berada supaya kita pergi tempat yang betul. Kalau tidak, tiba-tiba pula kita nak pergi ke bank kata, cik kita susah, cik kita tak dapat. Mungkin cik boleh ambil. Tapi ada, bank ada juga yang menawarkan microfinancing. Tetapi kalau kita buat bandingan kan, dia punya interest tadi, interest tu harga yang kita bayar agak tinggi. Sebab kenapa? Dia relate balik dengan risiko tadi. Risiko sebab bank akan buat assessment dia berdasarkan risiko kita tadi. Dia ni baru nak start, risiko dia tinggi. So kita mahalkan sikit harga dia. Sebab tu orang kata kenapa dia mahal Sebab risiko di situ tinggi. Bank apa-apa juga bila dia nak buat assessment, dia akan berdasarkan risiko. Risiko apa? Risiko peminjam tadi nak bayar balik kepada kepada bank tadi. Jadi sebab tu dia mahal sikit. Tetapi kalau risiko tu memang kecil. Sebab tu kadang-kadang dia perlukan jaminan kan. Jaminan kita ada daripada CGC, kita ada pada Frokas. Itu yang boleh membantu kita untuk mendapatkan orang kata bantuan daripada segi pembiayaan ya. Dan besok kalau dah besar kita kata kita nak floatkan kita perlukan lagi dana, kita nak pergi international. Sebab tu kita nampak boleh pergi bursa. So orang pergi bursa sebenarnya public listed ke, second board ke, public listed, second board, first board dulu sebab apa? Nak tambah dana kan syarikat. Jadi tapi syarikat tu dah jadi milik umum sebab dah masuk share dekat situ kan. Ramai orang tak faham konsep tu juga kadang-kadang. Jadi kita dah jadi syarikat besar. Sebenarnya pergi kat bursa tu sebenarnya nak kumpul dana untuk meluaskan lagi kita punya bisnes tadi. Itu kita kena faham. Dan tapi kita nampak kalau dah try buat bisnes macam tadi part of kita punya ekosistem, kita ada kesusahan, kita ada KPK yang boleh membantu orang kata restructure balik pinjaman kita kan. Okey. Itu harap kalau katakan faham konsep kita daripada kat mana kita berada lah ya. Okey. Next slide. Okey, tadi dah cerita pasal dana bank negara kan. Okey, nampak kat sini sebenarnya sekarang kami ada 8 dana untuk PKS. Itulah senarai-senarainya. Yang paling penting tu kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar. Ini ramai yang sekarang ni terkesan tak boleh buat bisnes kan. Jadi tabung ni ada. Kita panggil TRRF. Ya, kalau pergi dekat bank, kata dia ada participating bank sebab bank negara tak payah deal dengan bank negara pun. Pergi je dekat bank. Bank negara tak banyak, ada 5 kalau katakan dekat ni jenuh pula nak pergi cari kan, dekat Perlis nak pergi cari Pulau Pinang. Jadi sebenarnya setiap bank tu, kat bank tu kita salurkan dana-dana ni dekat bank-bank. So kita kena tanya, bank, sebab tu ilmu penting kat sini, kena tanya bank, saya nak bank-bank yang dana bank negara tadi. Sebab kalau tengok dekat sini, dia punya interest atau profit tadi tu lebih rendah lah.
Ya, sebab tu bank negara punya duit. So kita cost of fund kita sebab bank negara bagi, so dia akan, sekarang itu pun ikut risk. Kalau katakan dia orang ni memang risikonya rendah, dia boleh dapat pemulangan lebih cepat, kita boleh rendahkan dia punya interest rate tadi. Ya. So ada kemudahan teknologi tinggi, HTF yang mungkin terlibat dalam biotech. Biotech memang ada khas kat sini. Jadi kita boleh dapatkan maklumat. Otomasi digital, ya. Ni sebenarnya sepatutnya tajuk asing-asing lah. Ni boleh ini sebenarnya kalau ada dia kena cakap satu-satu. Kalau kita tengok memang dia punya fungsi-fungsi dia tu berbeza-beza lah. Tapi kalau tengok kat situ kemudahan perusahaan mikro. Itu yang mungkin relevan kalau katakanlah mikro, akak yang jual goreng pisang kat tepi tu kan. Mungkin nak perlukan 5,000, 10,000. Itu under mikro. Tapi kalau tak boleh masuk kat mikro, kita kata kita ada semua sektor ekonomi. Kan? Itu pun boleh je. Dan terlibat dengan mungkin pemakanan, pertanian, pemakanan. Itu ada AF, dia panggil. Jadi, ada 8 dana untuk hari ini. Sebenarnya kita akan tambah lagi. Macam kata itu pengumuman PM, lagi 4 bilion. Ya, dana masih ada. Ya, masih ada. So, saya kata lebih kurang 8 bilion masih ada. Sebab dia revolving. Bila bayar, kita pusingkan balik duit tu. Kan? Jadi jangan bimbang. So sekarang ni kita nak tengok, okey, bisnes aku dah buat macam ni, macam mana apa lagi kita nak perlukan untuk inject balik capital, kan? Memang sekarang ni kita dalam keadaan susah, tapi kita dah kena fikir ke depan. Yang sekarang ni kita betulkan, tambah ilmu lagi macam mana lepas ni untuk kita bergerak maju. Kita tak boleh stagnan, tak boleh buat, tak boleh lagi. Mungkin kita kena tukar sikit kita punya model bisnes, kan? Banyak sekarang kita nampak PKS yang dulu ada kawan-kawan yang hantar dulu buat spa, kan? Tak boleh, mana nak datang kalau buat spa ni dah tutup, memang itu perniagaannya tutup. So mereka jual macam contoh shampoo online, kan? Dia dah pivot sikit. Dulu mungkin jual dah jadi buat glove, ada yang buat macam-macam lah kita tengok. So creativity tu kena ada lah, ya. Okey, tapi itu mungkin daripada segi SME Corp boleh bantu daripada mana kita pun cakap daripada segi pertanian apa yang boleh kita kata tadi. Cuma kena bertanya kat mana nak dapat, ya. Okey, next. Setakat ni okey yang ini, jadi mungkin Cik Jun boleh cerita sikit ni kriteria, sebab ramai juga tak kena marah. Kenapa pula bank nak minta cagaran? Kenapa bank nak, macam Cik Jun kata tadi, kriteria penilaian secara umum, bukan bank saja tetapi juga agensi-agensi lain lah, ya, tapi dia bergantung. So kita kata tadi antara kriteria dia nak tengok daripada cagaran ini selalunya last lah, sebab cagaran mungkin boleh dapat daripada segi jaminan, CGC boleh bagi, Prokas boleh bagi, ya. Dia nak tengok sumber pembayaran balik, sebab tu dia tengok macam mana you punya projection tu kena buat betul-betul, kan? Itu menunjukkan kesungguhan kita. Kita dapat modal banyak, contoh 5,000. Satu hari mungkin kita boleh dapat berapa balik, kata RM50 contoh. Itu yang dia kata, okey, projection mungkin satu bulan boleh bayar berapa. Itu bank nak tahu sebenarnya, ya. Sumber pembayaran balik, keupayaan membayar balik tadi. So, macam kata contoh Cik Jun bagi dekat Ain tadi, Cik Ain, kan. First time kita tanya, kita tak kenal bila you nak bayar? Soalan tu bank pun akan tanya juga. Itu bermakna dia nak kenal. Sebab dia tak kenal kita ni semua. Jadi bila dia tanya ni adalah untuk dia kenal dan memastikan dia okey, kita boleh pinjaman banyak ni you nak minta 2 juta, mungkinlah baru bermula, tak boleh nak bagi 2 juta. Mungkin kenapa kita boleh bagi 500? Sebab bank dia, setiap bank, kalau kata bank, ya, bank dia ada dia punya unit PKS sebenarnya yang boleh bagi khidmat nasihat. You nak minta 5 juta ni, tahu tak contoh apa nak buat? So dia kata okey, mungkin berdasarkan permulaan kita mula sikit kecil dululah. Mungkin kita start 500,000 contoh kalau yang mungkin medium size, kan. Ya, penilaian kredit ini juga penting, ya. Ramai juga yang mungkin tak faham kenapa bila si Chris kena blacklist. Tak adalah, bank negara dah blacklist kita sebab kita tak bayar hutang kereta. Habis gelap masa depan, tidak. Okey, sebab si Chris, okey, secara umumnya bukanlah blacklist, tetapi dia merupakan macam kita kata bank tak kenal dia, daripada track record tu dia kenal kita punya kelakuan dalam membuat pattern kita membuat pembayaran balik. Dia ni sebenarnya tengok dah memang banyak hutang, kan. Tetapi rupa-rupanya dia dah bayar, kadang-kadang tak update benda tu. Itu penting juga. Kita kadang-kadang juga untuk PKS tolong semak kita punya kredit Securus report ni. Tapi bank negara sekarang untuk dapatkan laporan kredit Securus ni dah banyak sumber kita boleh dapat, ya. Daripada AKPK, kita boleh dapatkan daripada Siptos, ya. Bank negara pun boleh juga minta lah, mana kata boleh hantar email, boleh dapatkan maklumat kredit kita tadi, ya. Sejarah rekod pembayaran daripada Securus tu dia boleh tengok sejarah macam mana kita membuat pembayaran, penting, ya. Dan dokumen-dokumen berkaitan. Dokumen ni penting. Kadang-kadang you punya projection, dia kadang kata, oh saya sebenarnya dah ada
apa nama dia tu orang yang nak beli produk saya. So kalau dapat ditunjukkan, dikepilkan sekali kan kontrak financing kan, kadang-kadang dia dah boleh kata, oh macam dah dapat kontrak kerajaan, tunjukkan sekali. Itu penting. Ramai juga mungkin yang rasa, sebab yang ni lebih kepada mungkin yang daripada bermula nak mengembangkan bisnes. Ini di antara yang perlu kita ambil tahulah ya. Okey. Next slide. Kalau kita tengok daripada segi tips, ni mungkin tips sikit kita katakan. Kita perlulah kata mempunyai disiplin dan kena ada ilmu. Tadi ni kita share ni, siapa yang masuk ni pun sebenarnya dapat ilmu ya untuk nak menguruskan keuangan, mana nak dapat wang dan dana tadi ya. Dan kita yang penting, cikgu nak penting juga sebab ramai juga kita tengok hari tu bila nak bagi ni tak berdaftar kan. Berdaftar penting, pendaftaran adalah penting. I think SSM pun sekarang memang apa nama dia tu sekarang dah pakai online, dah boleh mendaftar syarikat, enterprise, sole prop semua tu kan. Penting sebab nak bagi, kadang-kadang kerajaan nak bagi salurkan dana pun dia kena tengoklah betul ke orang ni. Jadi bila kita mendaftar menunjukkan kita punya komitmen tadi yang kita nak kata eventually, sebab kalau in the context of bank negara, kalau katakanlah orang nak masuk skim cepat kaya kan, contoh kita kena tanya orang ni berdaftar ke tidak dengan bank negara ataupun dengan KPDNKK ataupun SC. Sebab kalau katakanlah kita ditipu apa, kita ada tempat nak pergi kan. Tapi dalam in this context you mungkin boleh dapatkan bantuan-bantuan sebab you memang berdaftar. Contoh yang tahun lepas ya, yang tourist guide ramai yang tak berdaftar kan, kerajaan bagi banyak bantuan tapi dia kata kepada agensi yang berdaftar dengan pelancongan, Kementerian Pelancongan. Jadi ramai yang tak ada macam tu, so dia tak dapat. So pendaftaran adalah penting ya. Okey. Dan yang penting juga kita perlu dapatkan sekarang ni perlindungan insurans dan kaful, especially untuk bisnes kita, boleh je ambil ya. Kalau katakanlah besok kita lah tahu kan umur tak berapa panjang, bisnes kita sebenarnya cover kan. Dia banyak jenis-jenis insurans. Kita perlu tahu, ini kena dapatkan juga maklumat lah ya. Betul, jumpalah ejen. Ejen sepatutnya boleh bantu. Kalau saya nak dapatkan perlindungan, sebab banyak normal adalah personal accident, itu pun mungkin boleh membantu. Sebab kita tengok kereta pun kita kena ambil insurans kan. Itu semua sebenarnya untuk melindungi kita di masa orang kata yang tak tahu apa akan terjadi. Itu penting. Ramai yang kata insurans tipu je Cik Jun. Kan? Tapi ialah sebenarnya ambil itu untuk kita menghadapi di waktu sukar tadi. Ya, sebenarnya patutnya kalau kita mengikut prosedur, kita mematuhi apa juga dia kata disclose sakit apa ada, insya-Allah kita akan dilindungi. Ya, sebab Cik Jun dulu pun pernah juga mengendalikan kes-kes insurans ya, komplain kata tak dapat, tak bayar. Bila kita tengok banyak yang sebenarnya pengcarum sendiri yang tidak cerita perkara yang sebenar. Jadi bila cerita perkara tak benar dia tak disclose sebab insurans ni dia kena cerita yang sebenar. Premium kita bayar tu berdasarkan risiko. Again, risiko yang kita hadapi. Jadi premium yang kita bayar, contoh kereta pun, new driver, kalau kita tambah driver baru, kereta buruk, kereta lama, dia ada harga-harga yang berbeza tadi dekat sana. Ya. Okey, kita perlu tahu juga potensi kita sebagai usahawan, kena tingkatkan, orang kata cerita pasal industri 4.0, revolusi semua ni, kena ambil cakna sikit, kata ya. Dan kan kita kena tahu kat mana, tadi Cik Jun dah cerita, kalau ada kesukaran, kat mana nak dapat bantuan, tu dah tadi tahu, tapi kalau katakan langsung tak tahu, boleh je lah call Bank Negara. Nanti kita bagi nombor telefon Bank Negara, kalau katakan ni sebenarnya nak dapat kat mana maklumat ni, kan? Okey. Dan, ni nak penting juga nombor 6 ni, PKS perlu membuat window shopping, sebab kita nampak kalau katakan tadi kita pergi Tekun, kita pergi Mara, kita pergi PUNB, dia banyak dana-dana dia, betul. So kat mana kita nak pergi sebenarnya? Sama juga dengan bank. Bank tu sebenarnya ibarat kedai tau. Kedai kita panggil apa? Kedai perniagaan keuangan. Kan? Contoh kita nak ambil pinjaman perumahan, kita kena bandingkan bank A bagus ke, bank B bagus ke. Bukan kita merendah je, sebab kita kena gunakan hak kita sebagai pengguna. Ya. Besok kalau katakan ada apa-apa masalah, bank ni okey ke dia handle kita punya kes? Tapi jangan bimbang, bank-bank semua sebab dia bawah bank negara. Mereka ni sebenarnya memang kena ada unit aduan, patut ada unit aduan. Kat mana nak dapat unit aduan tu sebenarnya ada dalam website bank negara lah. Ya. Jadi window shopping tu penting, kita kena buat perbandingan. Kadang-kadang kita kata kenapa bank A ni dia punya interest rate rendah. Kan? Itu bila kita cakap pasal interest, itulah harga yang kita bayar. Sebab contoh kita ambil pinjaman 1,000, kita kena bayar mungkin berapa 100 ekstra. 100 itulah harga yang kita bayar. Jadi setiap bank dia mempunyai interest rate yang berbeza-beza. Sebab dia kedai namanya kan. Jadi dia ada strategi macam mana nak letak harga pinjaman perumahan, pinjaman kereta tadi. Okey? So ini tips penting untuk PKS untuk tahulah. Okey? Next.
Okay, next slide apa? Cerita pasal, okay, ni dah cerita ISME tadi, I think CGC dah cerita, dia macam Trivago kan, dia dah boleh dapatkan maklumat, dia akan tanya berapa banyak nak, apa bisnesnya. Jadi dia punya ada 26 institusi keuangan yang termasuk dalam Trivago list tadi. So bila dia dah panggil analisis, dia dah potong pendek kan, ini keperluan untuk kita. Dia pergi, ada 5 bank yang sebenarnya meet kita punya requirement. So kita tak payahlah setiap nak pergi semua bank. Dia dah tolong kita. Macam kita nak pergi hotel budget berapa banyak kan, nak duduk berapa hari. Ya samalah juga Trivago konsep tadi. Sebab sekarang ni kita mungkin terlupa Trivago sebab kita lama mungkin tak berjalan kan. Jadi konsepnya macam tu, kita pergi bagi dia beberapa maklumat dan dia terus, okey, ini bank-bank institusi keuangan yang menawarkan berdasarkan keperluan yang kita perlulah. Okey. Alright, next slide. Kita tengok, okay, ini CGC yang tadi, Mike NP, apa yang dia boleh bantu. Saya tak nak cerita lanjut, saya rasa CGC dah cerita panjang tadi, 1 jam pasal cerita CGC tadi, khidmat nasihat pembiayaan tadi, okay. Apa juga kata khidmat nasihat lah. Ni AKPK, ya. Mana dia panggil meja bantuan perusahaan kecil dan sederhana. Pergi dapatkan, tanyalah apa. So mungkin dia boleh bagi khidmat nasihat. Kalau dulu kita kata AKPK dia ada kaunselor kan. So sama juga mereka ni ada kaunselor. Dia kalau kita pergi kaunselor dulu, kita ada macam kita ada masalah keutangan. Dia akan tanya berapa pendapatan. You ada estro berapa, kereta berapa. So dia akan uruskan balik kita punya kita punya pengurusan keuangan. Ya, rumah ada berapa kan. Kata kalau dulu ada rumah 4, ada estro 5 boleh ke satu masa 5 nak tengok Astro 55 ni. So dia kata mungkin 1 je perlu kot, kereta ada 4 kan. So soalan-soalan yang ayah akan tanyalah. Tapi I think dalam keadaan sekarang in the context of pandemic ni, mungkin dia boleh bagi tahu, cik, okey, ini kita rasa kita kadang-kadang kena downgrade kita punya lifestyle juga kan. Dah tahu kita punya kemampuan, kita punya pendapatan banyak tu. Jadi kita kena orang kata gunakan berbelanja secara berhemah mengikut kemampuan kita lah. Kita kena downgrade sikit lah. Tapi of course yang ada masalah rujuk kepada AKPK. AKPK akan bantu sama ada daripada pinjaman persendirian, hire purchase tadi, pinjaman perumahan dan juga bisnes tadi. Okay? Alright. Ini semua cerita AKPK lah, apa yang disediakan, siapa yang layak kan, kalau kita tengok daripada segitu. Okey, dan saya rasa yang penting juga, next slide, kita tengok bantuan tadi. Ini yang maklumat, mungkin boleh ambil sikit maklumat kat mana dapat tadi. Ini contact number Bank Negara, kami punya website pun ada, COVID-19 punya, iaitu kalau katakan tadi PKS pergi dekat bank. Okey, secara umum berdasarkan kami punya interaksi dengan bank sebenarnya kalau PKS, bank sendiri approach. Tetapi kalau rasa bank tidak pergi kepada PKS, ya, business loan tadi, tolong pergi call mereka, ya. Sebab kita rasa sepatutnya tidak ada isu, bank akan tanya apa masalah, macam mana kita nak struktur balik pinjaman kita ni. Tetapi kalau rasa boleh bayar, tak ada masalah, ya. Tapi kalau kata rasa macam memang dulu mungkin MCO 1.0 kita rasa kita boleh lagi bernapas. Sekarang ni kita dah rasa kita dah sesak nafas. Sila cepat-cepat. Kalau bank tak approach kita, ni PKS lah, cakap pasal PKS, sila hubungi bank anda sebab mereka memang sepatutnya menghubungi anda. Ya, laman website SME tu pun banyak info-info berkaitan AKPK, ISME, dan kalaulah kata memang tak tahu langsung nak buat apa, ya, itu BNM Telelink 1300885465. Bolehlah hubungi kami. Ya, kami akan bagi nasihat lah kat mana nak pergi sekurang-kurangnya. Dan kita sebenarnya kalau kata apa jugalah soalan-soalan yang kata berlega, yang tak tahu nak buat apa, tolonglah hubungi kami. Ya, ini rasanya itu secara orang kata yang boleh Cik Jun share lah untuk petang ni kan. Kalau kata ada soalan yang mungkin Cik Jun bantu, boleh bantulah. Tapi secara general kita kata PKS ni memang penting ya untuk ekonomi kita. Jadi sebab tu kita perlu bantu PKS, Micros daripada Micros dan PKS. Ya, sebab mereka ni lah sebenarnya orang kata backbone of Malaysia punya ekonomi. Ya. Okey, ada apa soalan? Ya. Okey, saya rangkumkanlah kesemua yang Puan Hasjun telah maklumkan tadi, yang mana saya rasa Puan Hasjun punya pembentangan hari ini sangat mudah difahami. Daripada sudut kriteria, daripada sudut bagaimana syarikat-syarikat ni nak dapatkan bantuan kewangan, adakah kesesuaian dia punya bisnes dengan jumlah
bantuan kewangan yang dia perlukan, adakah itu menepati kriteria yang membolehkan untuk dia dapat bantuan kewangan. Kami ni sebagai agensi kerajaan SME Corp Malaysia juga untuk makluman lah semua penonton ada memberi bantuan grant kepada usahawan PKS. Jadi kebanyakan saya mungkin boleh ambil sedikit komen lah kot. Kebanyakan usahawan yang bertanya kepada SME Corp sebab untuk pemberian grant pun sama juga macam bank, kita pun ada kriteria-kriteria tertentu untuk kita kenakan. Jadi atas sebab seperti mana yang Puan Hazjun maklumkan sebentar tadi, kenapa kita kena ada kriteria-kriteria ni semua, sebab kita tak kenal tuan-tuan dan puan-puan yang nak datang nak mohon. Contoh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ni adalah orang ramai yang datang kepada kita untuk meminta bantuan kewangan. Jadi untuk kami memberikan bantuan kewangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mesti kami pun memohon satu orang kata jaminan lah, jaminan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang kata macam mana dalam bahasa utara ni, susah jugalah kalau nak jamin guna ayat liok saja, kan? So mesti ada satu jaminan. Kita faham dengan situasi yang ada sekarang ni, usahawan pun memang dalam keadaan agak tertekan. Jadi ini yang usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan sekarang untuk memberi bantuan dengan yang terkini ni, ada pemulih lagi untuk usahawan, kan, untuk rakyat Malaysia. Dan Puan Hazjun pun ada cakap juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun akan announce lagi petang ni juga bantuan-bantuan selebihnya untuk kita. Jadi cuma saya nak, mungkin kita boleh select a few question yang saya terima daripada chat box juga, sementara kita ada sedikit masa untuk mungkin Puan Hazjun boleh rungkaikan sedikit lah. Okey, soalan ini datangnya daripada Puan Liana. Antara topik yang menjadi perbualan hangat PKS pada masa ini adalah berkenaan dengan moratorium. Yang ni memang famous ni, bab moratorium ni sekarang. Okey. Apa kriteria dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan berikutan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, iaitu pemulih, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Jun 2021. Mungkin Puan Hazjun boleh terangkan sedikit. Okey. Dengan moratorium. Soalan yang bagus, sebab rasa ni memang hangatlah diperkatakan. Macam-macam kita dapat viral, apa yang kata yang betul ke dapat moratorium ni, kan. Okeylah. Sebenarnya macam kita kata tadilah, memang kita akui PKS memang kita menghadapi satu cabaran yang sangat orang kata mencabarlah, ya. Cabaran yang memang sukar dengan persekitaran pandemik sekarang ni. Jadi macam kita kata tahun lepas kita ada moratorium 1.0, ya. Sekarang ni kita pula ada lagi moratorium lah yang macam di-announcekan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sekarang ni apa nak cakap, moratorium yang kita bagi sekarang untuk B40. Kalau individu ni terpakai B40, M40, T20 dan perusahaan mikro dan PKS yang terjejas. Okey, sekarang ni yang PKS yang terjejas. Tapi kalau kata yang tak terjejas, kalau nak minta memang ada reason-reasonnya, boleh saja mohon, ya. Jadi apa yang mereka dapat, individu dan perusahaan mikro tadi, kita akan dapat moratorium selama 6 bulan. Ya. Jadi dokumen tak payah dah nak tak perlu dah nak hantar, memang kalau kita, tetapi dia kena apply. Kejap je kita cerita pasal apply. So PKS pun sama juga, moratorium selama 6 bulan. Tiada dokumen sokongan yang diperlukan, tapi kena isytihar lah. Kata betul lah saya ni PKS yang saya memang telah. Dia pengisytiharan saja. Ya. Jadi dalam ni, tapi apa yang perlu buat, kita kena pergi dulu, dia panggil otomora. Otomora ni semua orang dapat. Otomora semua orang dapat, makna kata yang saya yang dah ada gaji pun dapat juga. Kan? Yang tak mihon pun dapat. Tetapi sekarang dia punya yang berbezanya dekat situ, kita kena apply. Tapi cara apply-nya bukanlah susah pun. Tak ada pun nak isi borang. Sebab bank-bank dia pun dah ada dalam website dia. Kata saya nak minta, saya B40, bank dah ada pun link dengan LHDN kalau statusnya, kan. Micros tadi bagi tahu je, memang tahu apa loan yang diambil. Dia punya kelulusan adalah automatik. Itu kelulusan automatik, ya. Tapi cuma PKS tadi, kalau dia katakan bank ada soalan, dia kan semak sikit lah. Dia akan semak. Sebab artinya rasa PKS ni patutnya tak ada masalah. Sebab bank dengan PKS kita memang nampak ada dia punya dia tu memang rapat.
Jadi kalau sebenarnya sekarang ni pun patutnya dia dah selesai pun masalah tu. Jadi moratorium ni lebih kepada okey memudahkan, lagi tambah lagi 6 bulan so tak payah fikir pasal hutang-hutang yang ada kan. Kita pun faham nak buat bisnes, so sibuk pula nak pergi mengesahkan hutang nak bayar tadi. Jadi kita bagi lagi 6 bulan. Cuma sekali saja yang kalau belum bank hubungi cepat-cepat okey kita nak opt for it. Kita panggil opt in. Ya, sebab kenapa kita nak kena minta? Sebab ramai juga senang je lah kot bagi blanket macam tu kan, semua orang dapat. Sebab kita kena tahu dalam Malaysia ni ada je orang bergaji, macam Cik Jun, macam Cik Ain, ada je kan. Kami nak bayar juga hutang kami. Sebab okey, ada soalan yang kita tanya, macam mana ada ke kaitan, ada ke interest? Itu nanti jadi ada soalan dia. Sebab walau bagaimanapun, ingat tak Cik Jun cakap tadi, bank ni adalah kedai. Bila mereka adalah kedai, mereka mesti kena ada, orang kata kena buat untung lah. Kan? Kita kena faham konsep tu. Jadi kita tak bolehlah kata bank ni itu duit kami. Betul, duit kami, kita simpan duit dalam bank kan. Tetapi kita nanti besok tanya bank, kenapa duit saya hilang? Bank tak boleh jawab sebab saya dah bagi pinjam kat you all hari tu, orang tak bayar, saya tak boleh nak bagi balik pinjam. Tak boleh. Sebab itu adalah bank punya tanggungjawab memastikan setiap sen yang kita simpan dalam bank tadi, bank mesti boleh bayar, mesti kena boleh bagi balik. Dia tak boleh kata, Ain tunggu sekejap Ain, saya collect duit dulu daripada Cik Jun. Dia pinjam duit saya, so tunggu dia bayar baru saya boleh bagi dekat Ain. Tak boleh. Kan? Sebab tu kita ada PIDM kalau kita pernah dengar. Kalau bank tu dah tiba-tiba rasa dia nak bankrupt, sebenarnya kita punya duit dalam bank tu dia dijamin. Kita tak payahlah beratur sesudah subuh nak pergi keluarkan duit kita. Tak perlu. Duit kita selamat dalam bank. Tetapi macam mana bank nak kena selamatkan dia? Jadi kita setiap pinjaman yang diberi tu kenalah dibayar balik. Kan? Jadi masa sekarang sukar. Apa yang bank buat? Bank kata kita bagi orang kata tempoh bernafas. Kita faham. Jadi tak payah nak fikir pasal nak bayar hutang. Tetapi adalah kos yang akan berlaku dekat situ tambahannya ya, sebab bank tadi dia nak bagi pinjam kat kita, dia dah pinjam daripada depositor, dia dah pinjam daripada market kan. Cost of funding tadi tu ada. Jadi mungkin sekarang ni tak bayar, tapi later on mungkin bayar. Tetapi itu akan, sebab tu kita pesan kepada tadi, bila jumpa bank, tanya bank, berapa banyak sebenarnya total kalau saya bayar. Sebab ada juga yang nak ambil, macam saya ni kata-kata, saya yang bergaji nak ambil juga, tetapi saya punya pendapatan terkurang sebab saya punya rumah tadi tu orang dah tak bayar. Lepas tu isteri saya pula mungkin dibuang kerja. So walaupun saya bergaji tetapi saya terjejas kat situ kan. Jadi saya nak minta juga. So dalam hal ni kita kena tahu, okey, mungkin moratorium ni boleh membantu kita lah, tapi apa kosnya kepada kita? Itu soalan yang kita kena tanyalah. Ya, jadi boleh mohon cepat dah dinasihatkan kalau bank tak hubungi kita 7 hari bulan, kalau kata PKS tadi patutnya bank hubungi, ya, cepat-cepat hubungi bank. So sebab sekarang ni kita kata kenapa opt in, supaya kita rasa kita kena bercakap dengan bank nak bantu, sebab kalau kita senyap bank tak dapat bantu kita. Kan? Kalau di Automora tadi semua orang senyap je, tak apalah bank je lah buat kerja. Sebenarnya kita meminjam wang tadi, jadi kita pun kena memainkan peranan membantu bank untuk membantu kita tadi. Ya, harap fahamlah konsep tu. Ya, jadi boleh minta 7 hari bulan nanti bermula. Ya, layak bank setiap bank sebenarnya dia pakai ada sistem dalam bank, tetapi kalau katakanlah masih ada masalah ya, kesukaran untuk berurusan dengan bank, boleh je call Telelink. Tak ingat tak nombor tadi 1300 885455, ataupun ada je survey form kita panggil bnm.my, pergi je website bank negara, dekat situ buatlah aduan. Kita akan suruh bank terus hubungi PKS tadi ataupun individu tadilah. Ya, tapi macam kita kata, saya masih menyarankan sesiapa yang boleh bayar, ya, tolonglah orang kata teruskan pembayaran, ya, sebab kita tidak mahu kalau boleh kita berhutang, kita nak cepat-cepat habis hutang tu, kan? Memang dalam Islam hutang tu boleh, tetapi kalau lebih berkat kalau kita tidak ada hutang. So dalam ni kes juga kata kalau kita mampu kita bayar, ya, tapi kalau kita rasa kita tak mampu, kita cakap dengan bank, kita tak mampu, macam mana nak tolong bayar. So itu sebenarnya ada disediakan. Okey. Maksudnya moratorium ni yang kali ini punya moratorium bukan dia tak boleh lulus, tapi kita kena pergi minta. Kita pergi minta. Jadi boleh start mula buat permohonan 7 Julai Cik Jun di bank-bank semua ya? Betul. 7 Julai. Nanti bank akan announce, pergi dekat bank punya website. Sebab kita nak pergi bank sekarang pun susah nak keluar, ada yang kawasan PKPD yang diperketatkan. So sebenarnya daripada website bank tu, kita memang bank negara kata pastikan bank you punya website tu merupakan rujukan untuk pelanggan tadi.
Apa juga soalan kan. Sebab sekarang pun dah ada chatbot. Tak payah call center pun boleh je berchat-chat dekat situ kan. So kita perlu orang kata berinteraksi dengan bank. Kan? Tapi rasa PKS sebab selalunya dalam kes PKS, dia orang ada dia panggil RM, Relationship Manager tadi tu yang menjaga PKS dekat kawasan tu. So sepatutnya kita tahu siapa yang, kalau dekat contohlah bank A kita pergi tadi, dia dah ada sebenarnya yang jaga akaun kita tadi. Ya? Okey, saya ulang untuk yang sebab tadi Puan Hazjun tanya, mungkin kita boleh highlight sikitlah berkenaan dengan BNM Telelink. Saya ulang talian kalau siapa-siapa yang nak dapatkan maklumat berkenaan dengan perkara ni boleh hubungi 1-300-88-5465. 1-300-88-5465. Yang ini maklumat untuk BNM Telelink lah. Okey, Puan Hazjun, kita ada soalan yang kedua. Adakah bantuan yang dinyatakan masih tertakluk kepada faedah? Bolehkah bank tidak mencajkan faedah terhadap PKS disebabkan full lockdown sekarang? Okey. Secara umum, bantuan ni masih tertakluk lah kita kata. Sebab tadi ingat tak, Cikgu kata tadi dia bagi kita breathing space. 6 bulan ni kita tak payah fikir lagi kita nak bayar hutang, bagi tempoh bernafas kejap, ya. Tetapi dia akan masih ada interest charges, ya. Cuma dalam hal ni, I think hari tu bank-bank bersepakat kata, okey, dia tidak compounding. Compounding mana kata 6 bulan tu, kan. 6 bulan tadi kalau kita tak bayar, dia akan naik lagi interest on interest. Jadi dalam masa 6 bulan ni dia tidak akan ada compounding effect tadilah. Jadi kita tak bayar tadi, kalau katakan total 6 bulan tadi 600 lah yang akan dikira pada bulan ke-7 dan seterusnya bila kita boleh membayar tadi. Ya, sebab compounding effect ni memang akan memberi kesan lah. Macam kita tengok kalau kad kredit, kalau kita tak bayar sebab dia kira outstanding balance ni. Bila tak boleh bayar, dia top up lagi atas. So dia kira interest atas interest tadi. So in this case 6 bulan tu dia tidak akan kira daripada dipanggil compounding tadi, ya. Dia kira 1 bulan sahaja. So tapi kita kata jadi sebab penangguhan bayaran angsuran ni akan melibatkan perubahan lah pada keseluruhan kos pinjaman. Ingat tak kos tadi kita cakap principal campur interest. Interest adalah kos pinjaman tadi kan. Bank pun ada kos yang perlu mereka bayar. Dia pinjam duit daripada depositor. Bank pinjam duit daripada money market. Jadi itu kos kepada bank. Bank pun kena tampung juga dia punya kos operasi tadilah. Ya, jadi kita nasihatkan PKS untuk berbincang dengan bank bagi memahami option-option bantuan yang sedia ada. So pentingnya ya, besok kita kata 6 bulan ni nak bayar macam mana? Dia ada cara. Sama ada nak bayar awal, besok 7 bulan katakan dah okey, mana tahu kita berdoalah pandemik dah okey. 7 bulan tu kita rasa kita dah okey, kita nak bayar yang 6 bulan tadi. Kat situ boleh bayar. Ataupun kita nak splitkan dia, kita tambah lagi masa. Itu adalah option yang perlu dibincangkan dengan bank. Sebab setiap bank dia berbeza. Even kalau katakan Ain dengan Cik Jun, kita ada pinjaman perumahan, mungkin bank yang sama kita ambil tetapi mungkin option pembayaran tu lain. Sebab tu bergantung kepada kita. Kita kena tengok bank yang okey. Yang penting bank negara pesan jangan sampai membebankan peminjam. Sebab kita baru nak bangkit besok kan. So dalam hal ni kita kata cuba jangan beban, maybe kita panjangkan tempoh pembayaran ya. Tetapi ada kos sikit di situ. Jadi nak bayar sikit-sikit ke nak tambah tu, itu kena bincang. Ya, alright. So jadi cepat-cepat kalau mikro dengan PKS cara menghubungi bank dengan segeralah untuk membuat. Tapi kalau katakanlah besok tiba-tiba mana tahu bisnes bagus kan, kita rasa kita nak betulkan balik kita punya corak tempoh, nak pendekkan balik tempoh pembayaran, bank boleh buat macam tu Ain. Yang penting kita berbincang. Ya, dia tak boleh kata kita terikat. Contoh kita ambil pinjaman perumahan 25 tahun. Kita terikatlah 25 tahun. Besok nak habis lagi berapa bulan, tiba-tiba kenapa pinjaman ni tak habis-habis? Ada banyak itu kes-kes yang kami terima. So, katakanlah tiba-tiba kita dapat bonus, contoh cikgu bagi contoh, geng-geng Felda kadang-kadang dapat durian runtuh. Pergi jumpa. Kok kalau kita boleh kurangkan pokok tadi tu, itu pun sebenarnya dah membantu. Kan? Bincang balik. Boleh sebenarnya. Right? Maksudnya kalau usahawan yang insya-Allah lah selepas pandemik ni dah dapat tempoh bernafas moratorium 6 bulan ni, dah dapat balik dah kumpul kewangan nak mengurangkan prinsipal tu. Pergi dekat bank bagi tahu yang nak bayar menggunakan wang yang tuan-tuan dan puan-puan simpan tu untuk bayar pada prinsipal tu. Boleh. Sebab dia murangkanlah sebab kos tadi kan, sebab dia akan kira interest atas outstanding pokok tadi kan, campur dengan interest yang tak bayar. Jadi kalau you dah settlekan the pokok banyak tadi tu, sebenarnya dia panggil outstanding reducing balance tadi. So kita dah kurangkan banyak dekat situ sebenarnya. Ya. Okay.
tips-tips daripada Puan Hasjun tu untuk mengurangkan hutang. Okey. Kita ada satu soalan lagi dekat chat box ni. Yang ni mungkin dia bertanya berkenaan dengan AKPK lah. Soalan dia adalah, adakah benar sekiranya PKS yang mendapatkan perkhidmatan AKPK akan terus disenarai hitamkan oleh pihak bank? Yang ni. Suka kan? Kalau tanya kita kena senarai hitam, kita takut sangat kalau kena senarai hitam. Si Chris senarai hitam, pergi AKPK senarai hitam. Tapi kita faham. Kadang-kadang bila kata pergi AKPK tu dalam, si Chris tu dia akan tag K. So bila kita dapat K tu sebenarnya peluang kita nak dapat pinjaman yang baru susah lah. So selalunya itulah yang orang takut. Itulah yang orang katakan blacklist. Tapi macam Cik Jun kata, objektif kita kadang-kadang pergi dapatkan bantuan tu sebab kita susah. Ya, jadi bila kita susah tadi, kita pun rasa, tapi Cik Jun, saya nak dapatkan pinjam baru, saya tapi tak ada K. So sekarang ni, kadang dah susah, memang dah tak boleh bayar pinjaman baru. Agak-agak bank nak bagi lagi ke pinjaman baru. Itu soalan dia. So dalam hal ni, tapi dalam keadaan ni, kalau sekarang tempoh pandemik ni, siapa yang pergi AKPK, dia tidak akan terjejas lah sebenarnya. Sebab dalam sikris tu tidak akan detect K tadi. Ya, so yang penting, mana kata, yang penting kena dapat bantuan. So kalau besok nak dapat dana, sebenarnya bank boleh tengok je track record you. Oh, AKPK dia kata bayar tiap-tiap bulan 5,000. Boleh je bayar. So bank tengok juga track record tu sebenarnya. Tak semesti. Ada juga kes yang dia termasuk dalam AKPK. Ini sebelum pandemik. Dia pergi AKPK, bank bagi je lagi pinjaman. Kan? Tetapi secara logik, kalau kita yang memang tak boleh nak bayar pinjaman yang ada, apalah bank nak bagi? Kenapa bank nak kena bagi pinjaman baru? Itu soalan yang kita bank kena tanya kan? Tapi kita kata, ialah nak tempoh bernafas, nak nak mendapat modal baru, kena adalah pinjam. Itu mungkin kita kena temukan daripada bank. Sebab bank mungkin akan bagi susah. Sebab dia kata tadi, you adalah seorang yang berprofil berisiko tinggi untuk kami pinjaman. Sebab pinjaman yang ada pun tak boleh bayar. Saya bagi yang lain dia memang susah nak bayar. Tapi in this case, dalam keadaan pandemik tadi, kalau AKPK dia tidak akan tag. Ya? So insya-Allah lah kalau katakan perlu bantuan, tak perlulah orang kata risau. Boleh je dapat bantuan lagi. Ya? Boleh hubungi AKPK kalau katakan dapatkan nak dapat maklumat lanjut lah. Ya, ada AKPK dia dah boleh pakai, kata call center dia dapatkan maklumat daripada website mereka. Okey. Alright. Yang itu berkenaan dengan AKPK. Jadi tak perlu takutlah dalam tempoh kita tengah pandemik ni untuk dapatkan perkhidmatan daripada AKPK, sebab AKPK ni tak semestinya bila you pergi jumpa terus-terus je dia nak bagi you restructuring or rescheduling. Betul. Dia akan bagi khidmat nasihat dahulu kan. Betul. Okay. Yang ini Puan Hasjun saya ambil daripada kita punya Facebook, ada soalan daripada Zul Fazli. Sekejap ya. Zul Fazli dia bertanya berkenaan dengan penularan wabak COVID-19 banyak mengubah cara individu dan PKS menjalankan kehidupan dan perniagaan sekarang. Ianya juga telah mempercepatkan pendigitalan di kalangan pengguna termasuk e-pembayaran. Apakah manfaat e-pembayaran kepada PKS? Yang ni kiranya macam dah kita dah start digitalization lah. Dah orang bayar guna payment pun, payment semua online je sekarang kan? Betul. Okey, secara umumnya betul. Kita rasa pandemik ni macam kita katalah, walaupun ramai yang menghadapi kesusahan, tapi dia ada juga dia punya sedikit kebaikan lah. Dia mempercepatkan orang kata kita punya pendigitalize. Sebab tu kita pun ada kita punya blueprint PM announce tahun lepas, awal tahun ni, yang kita nak ke arah digital. Kenapa kita pentingnya digital? Sebenarnya banyak manfaat di antaranya dia mengurangkan kos-kos terutamanya ya. So dalam hal ni sebenarnya macam Jun kata tadi, kita nampak kita sekarang dah tak boleh berniaga secara face to face, physical. Tetapi kita ada e-commerce, betul? Yang Lazada lah, macam-macam Shopee lah kan. So sebenarnya kalau kita nak gunakan platform tu, macam mana nak membayar? Takkan nak kena pergi pula ke Perlis nak pergi hantar duit. Jadi e-payment tadi tu sebenarnya membantu kita dalam orang kata still boleh buat bisnes dan dapat duit kita balik kan. So kita kata e-payment dalam keadaan pandemik ni dia mempercepatkan. Contoh kami pun ada juga kendalikan kes-kes yang PKPD yang dia tak ada pun ATM. Nak cari duit kat mana kan? So kita kata sebenarnya bayar pakai My Debit tu ada boleh je sebab kita tengok, tapi kita tengoklah kedai-kedai kat situ sebenarnya dia tu dah ada ke platform-platform yang disediakan. Sebab tu kita menggarapkan Micros contohnya, kena ada lah mesin ke. Sekarang ni tak payah, ada je QR code national yang warna pink tu. Dulu kalau kita pakai bank A je boleh bayar kat situ, tetapi sekarang kalau pakai yang QR code yang warna pink tu, semua bank dah boleh pakai.
So tak payah lagi nak apa orang kata nak kena risau. Ya, e-wallet pun dah boleh dah sebenarnya. Dia dah boleh dah pergi scan je dekat situ dah bayar. Jadi apa pula kepentingan, apakah kebaikan kepada PKS? Sebenarnya itu adalah rekod. Rekod kan. Jadi kalau kita besok nak kembangkan perniagaan, di antara rekod yang sebenarnya bank boleh nampak, sebenarnya bagus bisnes ni dia dah ada. Kat mana? Itulah rekod dalam kita membuat pembayaran. Ada in and out punya perbelanjaan. Ada orang bayar. So daripada situ memang dah nampak dah rekod. Jadi dia membantu PKS secara tak langsung rekod dia punya bisnes tadi. Kan? Dan nak merekod apa satu hal. Kadang-kadang kita tulis, kalau kita nampak kadang-kadang kedai runcit kan, dia tulis-tulis, lepas tu dia letak kat tepi. Lepas tu hilang. Bila orang tanya mana rekod you, apa untung rugi hari ni, tak dapat. Tetapi bila pakai dalam kita e-payment tadi tu, kita nampak, hari ni aku banyaknya orang masuk, beli barang ni apa. So benda tu di-digitalize kan. So jadi kita tak payah nak buat 2-3 kali kerja. Pakai e-payment tadi, kita dah dapat rekod satu hari berapa pembayaran yang kita ada. Besok kita perlukan orang kata dana tambahan. Kita tak adalah orang kata accounting yang bagus. Itu pun kena ada. Tetapi waktu kita boleh tunjuk, sebenarnya kita punya perbelanjaan daripada transaksi tadi dah boleh sokong. Aktif tak aktifnya perniagaan itu kan. Jadi ambil peluang kalau ada, dan kita galakkan sekarang kalau katakan cuba hubungi bank-bank ya, ataupun e-wallet, tolong dapatkan mintalah sama ada pakai. Kalau kita ada e-wallet kalau pada cerita pasal digital e-payment ni, dia boleh pakai kad kredit kita, kad debit ATM kita tu adalah debit card, boleh dibayar touch saja, ataupun telefon kita, e-wallet kita sekarang scan saja. Kan? Kalau kita nak pergi bayar pun ada online, pakai FPX ataupun JomPay, boleh je sekarang. So PKS kena belajar benda tu, macam mana nak gunakan to our advantage. Ya? Okey, tu dia penerangan berkenaan dengan orang kata pendigitalan lah, digital, because kita pun sekarang ni dah ke arah digital ekonomi. Dengan keadaan COVID ni, kita nampak yang positifnya jugalah, selain daripada kita duk bercakap tentang kekangan kewangan, kekangan nak bergerak ke sana ke sini berkenaan dengan bisnes ni, kita nampak yang positifnya adalah perkara-perkara ni yang menjurus kepada keterpaksaan sesuatu syarikat ataupun PKS tu untuk mula adapt dengan perkara-perkara macam ni, yang e-payment semua-semua ni. Kena ambil tahu, PKS kena ambil tahu. Macam saya selalu usahawan-usahawan yang datang untuk minta khidmat nasihat, terutama usahawan mikro, yang ni saya nak pesan, macam Puan Hazjun kata tadi, semua transaction yang menggunakan e-payment tu lebih mudah you all nak detect sebab dia ada penyata. Di hujung bulan tu nanti, ataupun you boleh check sebenarnya hari-hari berapa banyak transaction dah keluar. So daripada situ you dah boleh track dah sebenarnya berapa banyak yang you dah dapatkan jualan pada hari tersebut, adakah jualan tersebut dapat cover balik operational cost, benda-benda macam tu. So bila you nak minta bantuan keuangan dengan mana-mana bank, bila ada rekod lebih mudah. Bank pun nak orang kata nak mempercayai atas urusan bisnes yang dibuat tu lebih mudah. Bukan kita kata yang tak ada rekod ni tipu, bukan. Tapi perlu ada pengurusan keuangan yang baik, sebab daripada situ you boleh tahu you untung atau rugi. Kita tak naklah berniaga dah berapa 10 tahun, rupa-rupanya orang utara kata berniaga buluh kasap, macam itulah kan, macam tak ada apa sebenarnya, duk rolling kat situ je. Memang lambat lah, bukan kata tak kaya, lambat sikit nak kaya lah kan. Okey, Pak Hazjun, mungkin soalan ni datang daripada saya lah, soalan yang terakhir ni kot. Lagipun masa kita pun dah lebih kurang lagi 2 minit kita nak habis. Sikitlah Puan Hazjun, adakah Puan Hazjun punya sebarang pesanan untuk peserta-peserta webinar kita hari ni yang duk dengar Pocket Talk hari ni, pesanan daripada Bank Negara untuk kita sama-sama manfaatkan lah. Okey, terima kasih Ain. I think jemput Cik Jun, boleh orang kata kongsi maklumat sikit. Tapi jadi tak tambah sikit pasal e-payment tadi kan, Cik Jun pernah pergi jogging kan, bawa telefon tak bawa wallet, tapi pergi dekat kedai tu, nasib baik ada e-payment. Dia kata, "Dek, kenapa pakai?" Dia kata, "Kak, saya tahu orang bila nak berjogging dia tak bawa duit tapi dia bawa telefon." So bila kita boleh dapat peluang lagi, orang yang berjogging tadi tu boleh beli. Padahal berjogging takkan nak pergi shopping pun kan, tapi berjogging tu boleh beli lagi. So itu peluang untuk menambah kita
punya kata pembiayaan pendapatan. Jadi pesanan penaja Bank Negara ya, Bank Negara akan terus orang kata memberi keyakinan kepada peminjam yang menghadapi kesukaran keuangan akibat pandemik bahawa bantuan terus tersedia. Bantuan ada untuk individu, untuk semua kumpulan pendapatan dan juga PKS ya, kumpulan pendapatan B40, M40, T20 pun ya. Dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan khusus masing-masing ya. Maknanya kata kita customizekan membantu keperluan individu tadi ya. Itu sebab tu kita kata kita kena berhubung, kita tidak boleh bagi otomoral sebab setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza ya. Jadi kalau sekiranya masih lagi ada masalah dan orang kata masih tak boleh call bank. Kadang-kadang masalah bank pula. Hubungi Bank Negara. Ya, kita boleh kemukakan aduan dekat bankbnm.my/RA survey. RA tu Repayment Assistance Survey. Ya. Kalau tak call je lah kita punya telelink 1300-885465. Dan ya, kami juga ingin macam tadi menyarankan penerimaan kaedah pembayaran cepat-cepat hubungi bank ataupun e-wallet, penyedia perkhidmatan e-wallet tadi untuk transformasikan bisnes kita ya, membolehkan kita dan peniaga-peniaga tadi dapat menjalankan urus niaga dengan lebih luas lah, serta pembayaran yang lebih mudah, cekap dan selamat. Dijamin selamat sebab ramai juga kata sekejap lagi duit hilang tak. Kita ada tempat pun sebenarnya. Kalau kat bank tu insya-Allah kami akan bantu. Okey, itu pesanan penaja Bank Negara Malaysia lah Ain. Terima kasih. Terima kasih Puan Hazjun. Hari ini saya rasa Puan Hazjun telah menerangkan dari segala sudut dengan bahasa yang lebih mudah. Kadang-kadang kita dengar presentation mungkin daripada banks ataupun daripada mana-mana institusi yang lain menggunakan terma-terma yang sukar untuk difahami. Tapi hari ini Puan Hazjun telah menerangkan dengan siap ada carta lagi. Siap lagi siapa yang mungkin baru tengok seminar live ni, webinar live ni baru dah dekat-dekat akhir ni, nanti tengok balik kita punya live ni, kita save dekat Facebook SME Corp Kedah dan Facebook SME Corp Perlis. Ada satu carta tadi, Puan Hazjun share. Carta tu untuk mengetahui bagaimana adakah kesesuaian you sebagai startup company 0 hingga 6 bulan, 6 bulan sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Dekat situ ada information. Jadi saya boleh rangkumkan dekat sini apa yang Puan Hazjun dah ceritakan pada kita, yang kepentingan untuk usahawan juga memahami kebolehbayaran, maksudnya kemampuan you all untuk bayar. Kalau rasa tak boleh, apply moratorium. Apply bukan bermakna takkan dapat, cuma kali ni beza dengan yang dulu, bukan auto saja, minta dengan bank. Dan kena tunjuk bukti lah yang you all ni PKS ataupun syarikat yang beroperasi, things like that. Dan mungkin juga saya boleh cerita sikit lah, nak buat kesimpulan sebelum mana-mana usahawan ataupun PKS yang ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan ataupun nak buat pinjaman lah di mana-mana bank, shop around. Maksudnya macam tengok dulu dekat bank mana yang lebih bersesuaian. Kalau you punya bisnes kecil, jangan pergi sampai bank yang besar-besar yang mungkin suka untuk you nak dapatkan bantuan. Tapi macam tadi Puan Hazjun ada cerita juga, CGC pun ada maklumkan juga dalam IMSME. Boleh tengok dekat Pocket Talk kita buat tadi pukul 2.30 sebelum kita buat live ni, nanti boleh tengok juga yang berkenaan dengan CGC IMSME. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Hazjun kerana sudi bersama kita ni. InsyaAllah nanti kita mungkin boleh buat satu lagi Pocket Talk, tapi mungkin tajuk yang berbeza yang boleh cater for PKS kita dengan lebih baik lagi lah ya Puan Hazjun ya. InsyaAllah. Kalau dijemput insyaAllah. Kita berbesar hati untuk berkongsi maklumat kepada kita. Maklumat ilmu tu penting lah Ain. Ya, itulah kami bawa Bank Negara pada hari ini sebab Bank Negara ni kira ibu kepada bank-bank yang lain. Kalau orang duk tanya, kami tengah susah lah ni, PKS tengah susah lah ni, pasal apa duk bubuh juga kriteria yang bukan-bukan. Itu bukan kriteria yang bukan-bukan. Kriteria ini telah dibincangkan dan telah dirangka oleh Bank Negara Malaysia. Bukan calang-calang orang lah yang saja-saja nak buat kriteria ni. Okey, so terima kasih Puan Hazjun mewakili Bank Negara Malaysia, Ketua Pejabat Bank Negara Malaysia Pulau Pinang yang turut menjaga wilayah utara ni. Terima kasih banyak-banyak untuk bersama dengan kita petang ni. InsyaAllah saya highlight sedikit Pocket Talk pada esok jam 2.30 petang tak silap saya. Yang ini daripada Tekun Nasional.
So stay tune untuk live esok juga, dan pagi esok kita ada sesi seminar yang ketiga, yang ini untuk yang product packaging, extreme product packaging. Kita dah ada 3 hari dah sebenarnya daripada 1 Julai. Hari ni pagi tadi pukul 10 pagi dan esok pukul 10 pagi juga sesi ketiga, yang tu last. Jadi ambil peluang ni, saya turut nak promote juga portal SME Corp Malaysia yang terkini, My Assist MSME. My Assist MSME ni kita ada letak maklumat-maklumat berkenaan dengan Match Me untuk padanan perniagaan, untuk Meet Me, khidmat nasihat daripada business counselor, dan dalam tempoh minggu PKS ni 26 Jun sampai 4 Julai, kita ada e-pameran yang kita buat. Pameran ada lebih kurang 500 booth seluruh Malaysia, kita buat secara virtual. So kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat Kedah, Perlis, rasa nak beli barang kat Sarawak, kat Sabah, boleh beli dekat dalam tu. Ada banyak lagi aktiviti, webinar, pocket talk seperti ini kami buat juga melalui portal tersebut. Okey, sehingga itu insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hasjun. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi bersama kita lebih kurang 1 jam mendapat manfaat daripada pocket talk kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum.